Okey, Assalamualaikum. Kita sambung siri kedua ulasan tentang kertas percubaan SPM, kertas 2. Okey, soalan seterusnya masih soalan nombor 4. 4C2. Okey, elemen J is more reactive than element D when react with element G. Explain this statement. Okay, unsur J lebih reaktif berbanding D. Okay, tengok sini, unsur J lebih reaktif daripada D apabila bertindak balas dengan G. Okay, ini dia nak cerita tentang kereaktifan unsur kumpulan 1. Okey, so seperti biasalah yang cikgu dah. So kamu catat semasa dia kata 4, kamu kena tahu bagaimana nak menjawab. Cara nak menjawab, okey. So cikgu terus bagi jawapan lah. Okey. So pertamanya, okey, jangan lupa mesti kalau kita nak membezakan kereaktifan sesuatu atom, tak kiralah kumpulan 1 atau kumpulan 17. Pertamanya kamu mesti mention size atom lah. Kamu kata size atom J atau unsur J lebih besar daripada atom D. Okay, satu markah. Atau dalam bahasa Inggeris, atomic size of element J is bigger than D. Okay. Okey, cikgu hanya baca dia punya skema, dia nak 3 point. Mungkin dalam nota cikgu tu 4 point, tak apa, kamu boleh tulis ke 4. Tapi cikgu hanya baca 3 point skema saja. Okey, kemudian point yang kedua yang dikira adalah mesti ada perkataan force of attraction. Force of attraction between nucleus and valence electron is weaker. Mesti ada perkataan daya tarikan antara nukleus dan elektron valence lebih lemah, pada unsur J kan berbanding D. Okey. Mesti ada perkataan daya tarikan. Pelajar ada yang dah buat tapi mungkin ayat dia tak berapa lengkap lah. Mesti ada daya tarikan, mesti ada perkataan daya tarikan. Okay, macam ni, force of attraction. Force of attraction tak ada between valence electron and nucleus. Okay, bagus, dia ada valence dengan nucleus, kena mention. Kadang ada yang tak tulis daya tarikan ni kuat tetapi dia tak mention siapa yang tarik tu pun tak berapa tepat lah. Okay, jadi lebih mudah bagi atom J, masih ada perkataan atom, lebih mudah bagi atom J untuk melepaskan elektron. Easier for the atom J to release valence electron. Okay, itu 3 point. Pertama, kamu bezakan size. Kemudian yang kedua, kamu bezakan force of attraction between nucleus and electron, yang mana lebih lemah atau lebih kuat. Yang ketiga, kamu nyatakan atom mana yang mudah melepaskan elektron. Untuk kumpulan 1, konsep dia melepaskan elektron lah. Kalau kumpulan 17, kamu nyatakanlah pula atom mana yang senang menerima accept elektron. Okey, yang seterusnya soalan ikatan kimia D1 ni. Draw the electron arrangement of the compound form, iaitu tindakan balas antara E dengan G. Okey, kita tengok E dengan G kalau ikatan kimia. Okey, kita dapati E ni dia dah bukan kategori logam. Kalau ikatan ion, kamu tahu mesti logam dengan bukan logam. Logam tu yang mana? Logam tu yang sini. Ni logam, ni logam, ni logam. Okey. Kalau sini dia bukan logam. Sini bukan logam. Jadi E dengan G ni antara bukan logam
dengan bukan logam. Jadi dia sebatian covalent. Sebatian covalent ataupun berkongsi elektron. Dia tak ada charge ya. Okey, so ni macam inilah. Tetapi rakan kamu ni tak dapat markah penuh. Okey. E dengan G. Okey, E ni huruf besar. Dia punya simbol huruf besar. Okey, E dengan G. Jadi okey, mesti ada simbol nukleus tu dengan simbol unsur tersebut. Kemudian kalau kita lihat E dan G ni ada dua color yang kedua, maksudnya dia hanya ada dua petala. Macam pelajar ni betul lah, dua petala saja. Dua petala. Ada yang buat tiga, dia betul tapi dia buat tiga petala, tu salah. Okey, so adalah cerita dia macam mana. Tapi cikgu tak nak ceritalah bagaimana dia bergabung. Cuma cikgu nak ulaskan tentang gambar ni saja. Okey. E ni dia ada kalau kita tengok kumpulan 4, kumpulan 14, maksudnya dia ada 4 elektron valen. Maksudnya dia ada 4 elektron valen lah. Okey, E ni 4 elektron valen, jadi dia bahagi 2, dia bagi 2. Kalau sebatian covalent, maksudnya 2 ni dia kongsi dengan G, satu G ni. Satu lagi dia kongsi dengan G, ada 2 G ya. Jadi formula dia lah E G Eg2. Okey, sebenarnya E ni karbon. O ni G ni O2, CO2 ni sebenarnya. Sebatian covalent tak banyak lah jenis contohnya. Sebenarnya jenis CO2. Okey, yang salahnya sebabnya pelajar ni dia punya elektron valen G ni atau O ni dia tak cukup 8. Dia ada dikongsi 2, 4, 6 saja. Okey, 8. Itu masalah dia, tak dapat markah penuh lah. Tapi asas tu dah ada. Okey. Ada juga pelajar tak tahu nak mula macam mana. Ni kamu study balik lah. Cikgu nak cerita sini panjang pula ceritanya. Okey. Okey, so seterusnya terangkan mengapa sebatian itu. Explain why the compound does not conduct electricity. Okey. So antara jawapan yang diterima adalah pertama, kamu kata dia wujud sebagai molekul, exist as molecules, atau nak tambah lagi, does not contain free moving ion. Okay, tidak mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Tidak mengandungi ion-ion yang bebas bergerak. Sebabnya dia ada molekul. It contain molekul. Dia hanya ada molekul. Kalau ada molekul, pasti dia tidak ada ion. Apatah lagi ion-ion yang bebas bergerak. Okay, boleh kamu jawab. Tiada ion yang bebas bergerak atau molekul. Cuma ada seorang tu, okay, dia jawab. Kamu kata kerana ion-ionnya tidak bebas bergerak. Itu tak berapa tepat. Kerana ion-ionnya tidak bebas bergerak merujuk atau nak menunjukkan bahawa dia ada ion tapi tidak bebas bergerak. Sedangkan dia mana ada ion, dia sebatian covalent, dia hanya ada molekul. Kalau nak sebut ion, kamu kata dia tidak mengandungi ion-ion bebas bergerak. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Soalan berkenaan dengan asid. Memang soalan popular ni. Percubaan SPM suka tanya tentang acid base ni. Okey, yang tanya apakah yang dimaksudkan dengan acid. Okey, pelajar ni betul lah. Okey, mesti bermula dengan bahan kimia atau sebatian kimia yang mengion di dalam air, dan menghasilkan ion hidrogen. Okey, ni memang sebiji dalam skema ni. Okey. Okey, nyatakan ion yang membolehkan asid menunjukkan sifat-sifat keasidannya. Okey. Bagaimana satu sebatian tu, ion mana yang menunjukkan dia sifat asid? Okey, ion hidrogen lah. Kan? Contohnya HCl, H2SO4, HNO3.
Okey, bahan-bahan ini yang menunjukkan sifat, kenapa dia boleh menunjukkan sifat asid, sebab dia ada ion hidrogen ni. Bukan ion klorida, sulfat atau nitrat. Ion hidrogen, ion hidrogen. Ada juga rakan kamu jawab yang lain, cikgu tak tahu apa yang dia jawab. Ion yang mana membolehkan sifat asid? Dia bagi sodium hidroksida ni. Tak tahu apa kefahaman dia. Okey, seterusnya namakan asid. Namakan asid. Ini majoriti betul. Okey. P dengan Q. Okey, P ni dikata monoprotik. Darjah ionization dia tinggi, high ionization. Q pun high. Jadi dia adalah strong acid. So monoprotik adalah asid ada klorik. Okey. Kategori strong acid tapi dia monoprotik. Strong acid sebab dia high ionization in water, so this is diprotic acid sulfuric. Okay, betul lah. Ini majoriti betul. Okey, kemudian explain why the pH of both acid are different between P and R. Okay, P and R. Okay, bagi yang ada buku tu apa nama ni, soalan ni boleh rujuk lah. Yang tak ada tu tengoklah kat sini. Okay, P dengan R. P ni nampak low high ionization ni, maksudnya ni weak acid lah. Weak acid ni high strong acid. Okay, kenapa P dengan R ni berbeza dengan pH? Okay, majoriti boleh jawab, tapi sebahagiannya tak dapat markah penuh. Kita tengok mana pelajar hilang markah. Pertama, kamu macam biasa, sebab ini cikgu selalu suruh kamu so catat dalam buku nota. Memang jawapan ni sebiji dalam buku nota. Okey, pertama kamu kata cikgu cakap bahasa Inggeris lah. Acid P ionized completely in water to produce high concentration. Cikgu hanya baca skema lah. Kalau nota cikgu mungkin lebih detail lah. Nota cikgu cakap apa ni? P, ini nota cikgu lah. Acid P is strong acid. Acid P ionized completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Satu markah. Okay. Okay, sekarang cikgu baca skema dia sajalah. Skema dia satu markah yang tadi. Kamu kata acid P mengion lengkap dalam air. Okay, mesti ada perkataan acid P ionized completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Okay. Ada juga pelajar tak mention high ataupun kepekatan dia tinggi. Itu pun tak bercantik lah. Takut salah. Yang kedua, markah dia adalah kamu mention R pula. Acid R mengion separa di dalam air dan menghasilkan ion hidrogen yang berkepekatan rendah. Ni skema punya jawapan dah ni. Sebab ada pelajar dia cantik. Acid R mengion separa dalam air, okay, kemudian menghasilkan ion hidrogen. Itu saja. Tu tak bercantik lah. Sepatutnya acid R mengion separa dalam air dan menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey. Ini majoriti boleh jawab 1 dan 2. Okey, markah yang ketiga, apa yang pelajar tak dapat lah. Kamu kena mention ya. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Itu dia. Ini ramai yang tak dapat. Kamu kena relate, kaitkan antara the higher the concentration of hydrogen ion, the lower the pH value. Ini tak ramai. Ada 4-5 orang je boleh jawab. Cikgu ulang dalam bahasa Inggeris. The higher the concentration of hydrogen ion, the lower the pH value. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Ni mungkin soalan dia agak umum. Ada sebahagian pelajar boleh jawab. Mungkin ada sebahagian tak tahu apa yang dia nak jawab.
Okey, terangkan tindak balas yang berlaku. Okey, jawapan skemanya adalah dekat sini dia beritahu kalsium karbonat bertindak balas dengan asid atau ion hidrogen. Satu markah. Dan yang kedua, dan gas karbon dioksida dia terbebas. Itu je yang dia nak. Disuruh huraikan ni sajalah. Okey, ada juga jawapan-jawapan pelajar yang lain cikgu terima jugalah, kerana membawa maksud yang sama. Mesti ada bahan dia karbon kalsium karbonat ataupun batu kapur pun boleh bertindak balas dengan asid. Okey, itu bahan. Hasil dia nak mention hanya gas karbon dioksida terbebas. Kalau kamu tak beritahu hasil yang lain pun tak ada masalah, boleh juga. Okey, yang seterusnya. Okey, ini cikgu pun tepuk daya ni. Soalan ni disuruh kamu lukis gambar, diagram, tindak balas antara batu kapur ni dengan asid dan akan membebaskan gas, dan disuruh kamu mengesan kehadiran gas yang terbebas. Okey. Sudah pastilah gas tadi gas gas karbon dioksida, dan mesti didalukan ke dalam air kapur. Okey. So pelajar ni ada juga idea lah, tapi cikgu nak bagi markah untuk gambar ni sebabnya skema tu kata pertama dia mesti berfungsi. Kalau berfungsi gambar kamu dapat 1 markah. Satu lagi ada label 1 markah. Okey, kebanyakannya tak berfungsi je, tak ada markah lah. So tanpa buang masa, cikgu tunjuk sajalah skema yang dia hendak macam mana. Okey, ini skema diagram dia. Tengok. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, cikgu setting jap. Soalan seterusnya tentang kadar tindak balas. Okey, soalan dia, nyatakan perubahan lain yang boleh diukur selain daripada isi padu gas untuk menentukan kadar tindak balas. Okey, ada juga yang tak tahu apa benda yang soalan ni nak. Okey, sebenarnya tindak balas kimia ni kita boleh ukur kadar tindak balas dia. Okey, nak mengukur tindak balas dia kita kena tengok variable dia lah. Sama ada kamu nak tengok bahan pun boleh, nak tengok hasil pun boleh untuk mengukur kadar tindak balas. Dalam eksperimen yang asal ni, dia ukur apa? Dia ukur gas yang terbebas. Maksudnya hasil lah. Tindak balas tu menghasilkan gas. Salah satunya gas. Gas tu adalah hasil. Dan dia fokus dekat hasil tu ataupun gas tadi yang terbebas tu untuk mengira kadar tindak balas. Soalan ni ditanya, selain daripada isi padu gas, ada tak variable yang lain yang boleh diukur untuk menentukan kadar tindak balas? Okey. So, jawapan dia adalah kita boleh ambil bahan dia zinc, ataupun lebih tepat perubahan jisim zinc. Perubahan jisim zinc sepanjang eksperimen kita boleh ukur untuk mencari kadar tindak balas. Jadi jawapan dia adalah perubahan jisim zinc. Okey, yang ini tak ramai lah yang jawab yang tepat sangat lah. Okey, yang seterusnya, faktor mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, ini majoriti boleh buat kepekatan asid hidroklorik. Okey, yang seterusnya, hitungkan kadar tindak balas purata. Okey, ini siapa yang catat ada nota buku cikgu tu bab kadar tindak balas, kamu semak balik nota kamu. Okey, cikgu dah beritahu bahawa pengiraan kadar tindak balas ni ada dua jenis. Satu jenis adalah kadar tindak balas purata. Okey, ini yang mudah lah. Dia bagi yang mudah pun ramai yang salah. Okey, kadar tindak balas purata. Satu lagi jenis
kadar tindak balas pada masa tertentu atau instantaneous rate. Beza dia yang jelas adalah dia ada perkataan purata atau average. Satu lagi dia tak ada perkataan purata. Okey. Yang ada perkataan purata ni sebenarnya kamu tak perlu buat graf, kamu direct daripada data pun boleh. Kalau satu lagi jenis pada masa tertentu tu itu kena ada data, kena ada graf baru kamu boleh cari nilai dia. Okey. Kadar tindak balas purata jenis yang ini ada 2-3 jenis. Purata okey. So kamu tengok baliklah nak cerita sini yang panjang masa dia. Okey. So seperti biasa perubahan isi padu bahagi masa lah. Perubahan isi padu bahagi masa. Okey. Ini jawapan dia, pelajar ni betul lah, tetapi tengok pelajar yang lain. Okey. Tapi hampir separuh pelajar ada yang betul tapi kebanyakan ni tak tulis unit ni. Apa hal tak tulis unit ni? Kalau tak tulis unit tu seolah-olah macam cikgu tak cakap, tak suruh tulis unit. Okay, sedangkan cikgu selalu cakap setiap jawapan kamu kena ada unit. Ada ramai lah setiap kelas tu tak tulis unit. Okay, maksudnya kosong lah. Walaupun jawapan betul tak ada unit, kosong ya. Okey, seterusnya bandingkan compare the rate of reaction of set 1 and set 2. Okey, rate of reaction, kadar tindak balas. Kalau nak banding mesti menggunakan perkataan kadar tinggi tindak balas tinggi atau kadar tindak balas rendah. Okey. Jawapannya lah kadar tindak balas set 2 lebih tinggi daripada set 1. Siapa yang kata kadar tindak balas cepat ni confirm salah lah. Cepat istilah dia tak betul lah. Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Cikgu rasa ni soalan yang terakhir cikgu lah. Masih tak habis lagi, masih nombor 5. Okey, terangkan jawapan anda menggunakan teori pelanggaran. Okey. Tengok balik buku nota. Cikgu dah banyak kali tekankan benda ni kalau ditanya soalan kadar tindak balas. Teori pelanggaran ni hampir tengok berapa bintang yang cikgu catat dalam buku nota kamu tu. Okey, pelajar ni tak dapat markah apa. Kita tengok jawapan skema. Kamu catat lah ni. Soalan ni dah banyak kali keluar sampai sekarang majoriti tak dapat markah penuh lagi. So tengok. Okey, ni jawapan dia. Tengok. Tak tahulah macam mana dapat markah penuh ni. Okey. Pertama kamu kata tanpa markah yang pertama mesti bandingkan concentration of acid in set 2 is higher than set 1. Mesti ada perkataan bandingkan. Jangan tak boleh sebut. Ada pelajar tu dia hampir betul tapi dia buat umum. Umum tu tak tahu nak cakap lah. Ada cikgu yang tegas sikit, kosong lah. Ada yang tu ada juga 1-2 markah. Okey, mesti bandingkan set 2 dengan set 1. Siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Okey. Kemudian bila berkenaan dengan kepekatan, faktor kepekatan, faktor concentration melibatkan asid, so kamu kena nyatakanlah sebenarnya ion hidrogen. Kalau ada perkataan asid tu, okay, mesti ada ion hidrogen. So jadi nombor 2 tu, the number of hydrogen ion per unit volume. Ni ramai tak dapat lah jawab ni. In set 2 is higher than set 1. Bilangan ion hidrogen per unit isi padu dalam set 2 lebih tinggi daripada set 1. Okay. Yang ketiga, frekuensi pelanggaran of collision between hydrogen ion and zinc atom is, ni pun ramai tak dapat jawab. Okay, frekuensi pelanggaran, kamu kena tahu ion mana yang melanggar. Cikgu dah ajar mana ion nak melanggar ni berdasarkan
teori persamaan ion lah. Hidrogen ion dan zinc atom ni ramai yang tak dapat jawab lah. Tak ada ni mungkin hilang satu markah. Okey, tengok yang terakhir lah, frekuensi pelanggaran berkesan antara darah dalam set 2 lebih tinggi. Okey, so cikgu berhenti sesi yang kedua untuk soalan kelima ni lah. 4 dan 5. Sebabnya dah 25 minit. Kalau banyak panjang sangat susah nak upload kat YouTube lah. Okey, itu saja kelas.